أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, pada hari Nuzul Quran, untuk sama-sama kita meraihkan, untuk kita memahami tentang proses penurunan Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Ustaz? Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, ni salam Nuzul Quran pada hari Masya ini. Allah, Ya, kita Masya pun Allah. nak ramai bercuti, banyak kali ada setengah negeri yang bercuti pada hari ini, tapi kita nak memahami Nuzul Quran ni sebenarnya apa, ya. Di samping itu kita juga nak meneruskan halaman 479 kita pada hari ini. Jadi bercakap tentang Nuzul Quran, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita ada proses penurunan daripada langit atas ke langit bawah, itu adalah penurunan juga. Dan kemudian daripada langit bawah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jadi apabila kita bercakap tentang proses penurunan Ustaz, ya, daripada atas ke bawah sekaligus, itu dipersetujui turun pada malam Al-Qadar, ya, malam Al-Qadar, dan surah yang berkaitan menerangkannya ini pada surah Al-Qadar, dan sebenarnya juga dikaitkan dengan ayat yang Ustaz baca tadi, ya, surah Al-Baqarah ayat 180 berapa Ustaz? 185, ya. Jadi di situ maklumat tentang Nuzul Quran. Dalam masa yang sama juga, kalau kita bercakap tentang wahyu pertama daripada langit bawah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama iaitu surah Al-Alaq, itu turun juga pada bulan Ramadan menurut sebahagian besar riwayat, pada 17 Ramadan misalnya. Itulah yang dikaitkan dengan nuzul Quran ini daripada langit bawah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang pentingnya ialah apabila kita melihat nuzul Quran ataupun bulan Ramadan ini, kita nak memastikan bahawa Al-Quran itu betul-betul turun kepada diri kita. Ya, memang dah turun lengkap pada Nabi Muhammad. Mushaf yang kita ada ini Ustaz, ya, dah lengkap dah. Tetapi kita harapkan dengan nuzul Quran pada hari ini, kita dapat semangat untuk bagaimana saya nak pastikan setiap ayat-ayat yang ada tu betul-betul turun ke hati kita. Allah bukan dia Akbar. Turun ke mana? Turun ke mushaf ataupun turun atas almari je kan. Jadi itu yang kita doakan, dan kita sama-sama mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 479. Bermula daripada ayat 21 hingga 25, kita akan melihat bagaimana proses hukuman bagi kaum kafir di akhirat nanti, sebagai peringatan kepada kita agar kita mengambil pelajaran
tentang perkara ini. Kemudian pada ayat yang ke-26 hingga 29, penghalang untuk mendengar ayat suci Al-Quran, ya, bagaimana amalan orang-orang yang kufur ataupun musyrik itu apabila mereka itu membuat bising dan membuat la'un, satu perkara istilah yang kita akan lihat nanti pada ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini membaca ayat 21 hingga 25, dan kita harapkan ianya menguatkan semangat kita lagi agar bersama Al-Quran sempena hari nuzul Quran pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita pada hari ini ada pada bulan yang mulia, dan hari ini juga kita mengingati juga peristiwa nuzul Quran, yang mana nuzul Quran ni bila turun Al-Quran kepada kita, inilah Al-Quran yang menjadi panduan kepada manusia, yang menyebabkan kita hidup dengan penuh keyakinan kerana ada Al-Quran. Kita hidup dengan penuh semangat di atas dunia ni sebab ada Quran. Quran masih ada di sisi kita, walaupun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tidak ada, telah wafat, tetapi Al-Quran terus sampai kepada kita. Allah jamin, Allah yang jaga. Inilah panduan hidup kita yang menjadikan kita mudah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jom kita baca mula dengan Tarannum Bayati ataupun Kurdi ayat 21 hingga 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 21 hingga 25 daripada surah Fussilat yang sama-sama kita ingin lihat pada hari ini. Apakah lagi yang Allah nyatakan, ya, seperti mana semalam kita melihat ataupun dalam siri sebelum ini, bagaimana apabila sampai di akhirat nanti, ya, apabila sampai di akhirat itu, iaitu pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan menjadi saksi. Maka diberitahu, ya, mereka yang berada di azab neraka Allah Subhanahu taala, naudzubillah min zalik, kita doa Allah jauhkan kita ustaz, ya. Dia berkata kepada kulit-kulit mereka, ya, seperti mana yang kita bincang sebelum ini, mata, telinga dan kulit itu menjadi saksi. Dia cakap pada kulit, mengapa kamu menjadi saksi ke atas kita, mengapa ke atas kami, ya. Berkatalah kulit kepada mereka, ya. Kulit ini pelbagai jenis kulit ustaz, ya, pelbagai jenis kulit, bahagian-bahagian kulit yang ada dalam diri manusia Allah, yang terlibat dengan perkara dosa dan maksiat. Dan kulit ini berkata apa? Antaqanallah, ya, iaitu Allah yang membuatkan kami ini boleh berbicara, seperti mana Tuhan telah memberi setiap perkara dalam dunia ini boleh berbicara, ya. Maksudnya sekarang ini kita tahu bahawa dalam al-Quran menceritakan gunung berbicara, gunung boleh bercakap, apa lagi, batu boleh bercakap. Jadi semua perkara di dalam dunia ini boleh bercakap, tapi mungkin kita tak faham, ustaz, ya. Dan ini yang dinyatakan oleh kulit, bahawa sebenarnya semua boleh bercakap yang dibuat oleh Allah, dan Allah menjadikan kulit boleh bercakap suatu hari nanti. Wa huwa khalaqakum, dan dialah yang mencipta kamu pada kali pertama. Jadi tak susah untuk menjadikan kamu kali kedua, dan kali kedua ini berbeza ustaz, ya. Kalau kali pertama kita jadikan kulit tak boleh bercakap, ya, dia saksikan saja perkara kebaikan, perkara keburukan kita buat. Tetapi kali kedua nanti kalau Allah nak bagi mulut kita senyap, seperti mana dalam surah Yasin, dan ini boleh bercakap, maka itu adalah tidak susah. Kalau seorang yang engineer ke, jurutera ke, dia nak buat komputer versi 1, itu susah pasal daripada kosong nak jadi sesuatu. Tapi kalau nak jadi komputer versi 2, 3, 4 itu mudah. Dan bila kita hidup di akhirat nanti, wa ilaihi turja'un, sebenarnya kita adalah versi 2, 3 kita yang amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu peringatan kepada saya, pada tuan-tuan sekalian, bahawa sebenarnya kulit kita ni menyaksikan ustaz. Ya, pada bulan Ramadan ini bila kita banyak membaca al-Quran, harapnya kulit kita bersaksi bahawa dengan al-Quran ini kita gunakan kulit yang ada, tangan yang ada untuk mendekati al-Quran. Tetapi kalau katakan perkara dosa dan maksiat, kita doakan Allah ampunkan, jauhkan. Kerana apa? Kerana kulit kita akan bersaksi segala perkara, ya. Kita mengumpat, kita nak marah, apa sebagainya, semuanya itu bukan sekadar didengari oleh telinga, ya, tetapi juga disaksikan oleh kulit. Baik, itu ayat 21. Dan ayat ke-22, wama kuntum tastatirun, ya, kamu tidak boleh bersembunyi daripada kesaksian itu kepada kamu, daripada pendengaran, daripada penglihatan dan juga daripada kulit kamu. Sekali lagi ditegaskan sini, tak boleh bersembunyi ustaz, ya. Tak boleh bersembunyi. Dan satu lagi, menurut kepada Imam Al-Jazi, dia kata bahawa bukan sekadar maksud ayat ini tidak boleh bersembunyi, tetapi ia adalah satu peringatan kepada orang yang rasakan betul ke kulit bercakap dan menyaksikan apa yang saya buat. Dia rasakan bahawa bila tak ada CCTV, tak ada orang lain tengok, dia boleh sahaja membuat dosa, rasuah ke, nak mengumpat ke, nak menipu ke, apa sahaja, ya, dengan berdua-duaan dengan lelaki wanita, semua itu dia rasakan bahawa saya selamat. Perkara inilah sebagai peringatan kepada kita semua, tuan-tuan. Allah menjelaskan perkara itu sebagaimana di hujung ayat 22 itu, walakin zanantum annallaha la ya'lamu, ya, mereka yakin bahawa Allah tak tahu. Allah tak tahu, la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tetapi rupa-rupanya keyakinan itu adalah tidak benar. Ya, Allah menyaksikan. Zaman sekarang ustaz, ya, dia boleh saja telefon ini boleh merekod segala-galanya apa yang kita buat. Ya, malah kadang-kadang mungkin satu hari nanti teknologi, sekarang pun dah ada telefon ini kita kata tak boleh rekod, rupa-rupanya ada satu button yang kita kata off, tak boleh rekod, rupanya dia boleh rekod segala suara dan apa yang kita buat. Ini teknologi manusia. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang teknologi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia amat mengerikan, menakutkan. Kita kena tanpa CCTV, tanpa pelbagai perkara, kita kena membina integriti kita. Inilah ayatnya. Dan pada ayat 23, wadzalikum, ya, semua itu zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum, ya, iaitu dengan keyakinan yang ada, anggapanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, anggapan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu di kalangan orang-orang yang rugi.
ya. Istilah ardakum itu maksudnya binasa, dan fa asbahtum itu bukan maksudnya rugi itu semerta Ustaz ya. Fa asbahtum itu besok paginya kita, kalau seseorang itu masih lagi dia merasakan bahawa Allah tak tengok ataupun Allah tak kisah, Allah hanya, dalam falsafah ada setengah mengatakan Tuhan jadikan benda yang besar-besar saja. Tuhan tak kisah apa yang ada dalam telefon, apa yang ada dalam hati, Tuhan tak kisah, Tuhan hanya uruskan yang besar-besar. Itu adalah pendapat falsafah. Tetapi dalam Al-Quran rupa-rupanya Allah mengetahui yang besar, yang kecil, semuanya akan diaudit, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini untuk memberi panduan kepada kita, ya, kepada keluarga kita. Kita doakan. Kadang-kadang kita mungkin merasakan macam ambil enteng Ustaz ya, tentang kesaksian kulit kita. Kalau mak tengok pada anak buat salah, ya, ataupun ayah tengok anak buat salah, anak akan jaga-jaga tak nak buat salah, pijak apa Ustaz, pijak semut tak mati Allah, ya. Tetapi sebenarnya kalau ikut kepada keimanan pada ayat ini, maksudnya apa? Maksudnya ialah tak perlu mak ayah, kulit yang ada itu sudah cukup untuk menjadi saksi kepada kebaikan dan juga keburukan yang dilakukan oleh seorang manusia. Itu sebabnya bila kita sabar membuat kebaikan, ada orang sabar membuat kederhakaan Ustaz. Jadi Allah kata pada ayat 24, satu peringatan yang kita ingin baca sekali lagi, agar kita jangan mengambil enteng, bersabar membuat dosa. Ada orang sabar buat kebaikan, baca Quran sampai bersengkang mata. Ada orang merancang untuk buat penipuan, untuk membuat apa lagi, komplot dan sebagainya. Itu juga sabar, sehingga Allah perli dalam ayat yang ke-24. Kita baca sekali lagi. Ayat 24. Sabar dalam buat jahat, masya-Allah. Ya. Ada satu ayat saya ingat dalam surah Baqarah, tak silap Safah, disebut fama asbarahum 'alan nar. Allah guna perkataan sabar. Masa seorang macam satu nak tempelak, kamu gagah sangat ke? Boleh sabar ke duduk atas api neraka? Kalau kat dunia pun kita gelepar dah Safah. Betul. Akhirat macam mana? Dan kita sebut Ramadan ni memang bulan kita nak pembebasan daripada api neraka. Kita minta sangat Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya kita semua dibebaskan daripada azab neraka. Banyaklah doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Dalam bahasa Melayu pun boleh, dan dalam solat kita banyakkan berdoa insya-Allah. Dalam solat tu kita doalah apa yang seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, banyakkan berdoa insya-Allah. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Sadaqallahu azim. Ayat yang ke-24, meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka, dan jika mereka meminta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas ataupun yang layak untuk dikasihani. Jadi inilah perkataan, kalau Ustaz Tir nyatakan tadi ya, dalam surah Al-Baqarah ada tentang perli kepada mereka yang berada di dalam neraka. Di sini juga wa in yasbiru, ya, jika mereka bersabar, dah selama ini dah bersabar sangat ya, bersabar sangat untuk membuat keburukan, tidak mahu untuk bersabar membuat kebaikan, maka Allah kata fannaru mathwal lahum, ya, bahawa neraka itu adalah mathwa. Mathwa ini maksudnya Ustaz bukan sekadar duduk satu generasi demi generasi. Allah. Maksudnya ialah satu tempat yang lama, ya. Kita bercakap tentang rumah kita pun, kalau kita kata ini rumah, ya, kamu akan duduk generasi demi generasi. Kalau rumah tu rasa macam nak runtuh pun kita rasa nak duduk sampai 20 tahun 30 tahun, kita rasa tak mampu Ustaz ya. Kita rasa kalau boleh kita nak pindah pergi ke tempat rumah yang lebih cantik dan selesa. Apatah lagi bila Allah menyatakan fannari mathwal lahum, ini adalah sebagai satu siksaan kepada mereka yang bersabar ya di atas dunia ini. Dan peluang ataupun pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 24, orang buat baik pun kena bersabar Ustaz. Ya, bersabar nak buat baik, menjauhkan daripada dosa, dan juga bersabar atas ujian. Jadi orang yang nak buat baik kena bersabar, orang nak buat jahat pun kena bersabar. Bukannya hari ni buat jahat terus je dapat jadi kaya contohnya. Nak tipu orang kena ada perancangan, nak buat sesuatu yang
tidak diizinkan, perlukan perancangan, kena sabar. Jadi alang-alang sabar Ustaz ya. Baiklah kita bersabar kepada kebaikan, dan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada perkara yang tidak diingini ini. Sehingga kan di hujung ini mereka menyatakan ya, tolong kesian kami. Ya, sebelum ini kita dah belajar bahawa dah dia nego kepada malaikat penjaga neraka itu, tolong bagi satu hari ya cuti Ustaz kan. Tapi no way, tidak ada cuti bila berada di dalam azab tersebut, membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu qada ataupun qayada, menetapkan ya, menentukan. Dua kali disebut di dalam al-Quran, dan perkataan ini kita akan lihat sekali lagi pada ayat 25 ya, dan kita akan melihat bagaimana mengapa ada orang yang bersabar membuat keburukan ya, tak nak puasa, tak nak sembahyang, menipu orang, macam-macam perkara dalam hidup ini. Rupanya ada satu makhluk yang menghiasi kepada amalan kita. Kita akan tengok bagaimana kita nak berkenalan dan mengambil pelajaran agar kita jangan tertipu kepada musuh ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan kata para ulama, dengan maksud bifadlillah, kurniaan Allah ini adalah Al-Quran, dan hendaklah kita kena bergembira kerana Al-Quran Karim. Sebab tu bila kita bercakap tentang nuzul Quran, kita kena seronok. Sebab apa? Bukan sahaja seronok cuti ya, tapi sebab apa? Bayangkan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Al-Quran Karim. Hendaklah kita kena bergembira mengatasi semua yang apa yang kita kumpulkan. Tapi kalau harta benda lagi kita seronok, lagi kita muliakan, lagi kita gembira daripada Al-Quran yang sangat berharga, maka kita ikutlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Falyafrahu, kena gembira. Sebab sebab tu dengan kedatangan Ramadan, kata para ulama, antara adabnya sama Ramadan kena gembira. Tapi gembira tu macam-macam lah. Persepsi ada yang gembira sebab boleh nak kurus bulan Ramadan, Safas. Boleh nak makan dekat hotel dan sebagainya. Tapi yang lebih besar ialah kurniaan Allah Ramadan itu Al-Quran. Masya-Allah. Jadi itu amat penting Ustaz ya, perspektif betul, tentang bergembira ini, di mana bergembira mengumpulkan sebanyak mungkin ayat untuk kita tadabbur, untuk kita fahami, untuk kita amalkan, itu diizinkan. Tetapi kalau katakan farah itu pada mengumpulkan harta, dia lebih apa, kalau di Kelantan dengan Ustaz cakap jelia. Dia kalau bab mengumpulkan harta, saham, pergi kumpul duit, itu dia buka mata. Tapi kalau baca Quran tu baru 10 minit, baru 10 minit dah terhangguk-hangguk itu ada petanda yang kita kena ingatkan pada diri, minta doa pada Allah SWT, terutama pada bulan Ramadan ini, agar Allah nakkan kita jelia itu pada Quran, masya-Allah, bukannya kepada yang lain. Makanan, harta tu boleh, tetapi jangan sampai melangkau daripada Quran yang ada Ustaz ya. Masya-Allah, masya-Allah. Tu lebih itulah kata orang Kelantan juga, Safah, dia kata dia mau tak kena bare.
Tak kenal barang masa dia. Saya orang Terengganu tapi saya buat pandailah. Maksudnya kita tak boleh bezakan mana yang satu yang patut kita utamakan. Al-Quran surah pastilah segala-galanya. Dia adalah petunjuk untuk kita ke syurga. Alhamdulillah sikit tajwid. Ini Ustaz Fas. Pada ayat kita baca tadi, ayat mula-mula tadi ada antaqanallah, antaqaqul. Ayat tu dia tebal nipis bercampur gaul. Jadi kalau tak kena gaya dia jadi payah juga. Jadi kita tak kena sempurnakan huruf tebal dan nipis tu. Kita lihat slide kita. Qalu antaqanallah, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Biar sama. Dia punya yang tebal diberikan hak tebal. Taqa, taqana, jangan taqanallah, tak nak antaqanallah. Antaqanallah, nun tu nipis dia di antara yang tebal-tebal. Taqa Allah. Kemudian ada satu lagi antaqa, antaqa kull syai'. Jadi kita sempurnakan bacaan yang tebal berikan hak tebal, yang nipis berikan nipis. Yang tebal cara kita mengeluarkan huruf itu tebal kerana pangkal lidah kita terangkat. Bunyi tebal. Ta tak bunyi ta. Yang nipis kita buka mulut kerana pangkal lidah kita tidak terangkat. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk bacaan sebentar tadi. Memang susah sebut tadi Ustaz ni bila antaqa nallah, kalau kita asing-asingkan mudah tapi kalau nak terus saja kadang-kadang terlebih harakatnya ataupun termasuk sekali lah antaqa nallah itu sebut. Moga-moga dengan kita bertenang baca tersebut berikan haknya, moga-moga ia juga akan mengingatkan pada kita bahawa sebenarnya kulit kita diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bercakap. Jadi bila susah nak sebut itu juga suruh beri perhatian sikit bahawa selama ini mungkin kita rasakan kulit kita ini adalah kulit kita bagi setengah orang Ustaz dia gunakan pelbagai makeup ataupun dia buat surgery untuk tukar kulit dia. Kulit dia yang ada Tuhan dah bagi tu dia rasa macam kalau sakit ataupun sesuatu yang mudarat, yang darurat itu adalah diharuskan. Tetapi kalau sekadar nak jadi macam Korea kan, orang Korea ataupun sebenarnya nak jadi macam orang US, jadi semua dia rasa macam perlu dibedah, perlu disolek macam-macam melampau-lampau. Sebenarnya kita khawatir nanti kulit pula bercakap ini tak berpuas hati dengan kulit yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita kena berjaga-jaga kalau nak buat apa-apa pada kulit kita ataupun amalan kita, kita kena ingat bahawa kulit kita ini bersaksi kepada segala perkara amalan kita. Kita ingin meneruskan pada ayat 25 kita sudah baca ayat yang agak panjang bercerita tentang bagaimana mereka yang bersabar membuat keburukan Ustaz rahsia mereka apa? Rahsianya agar kita tahu rahsia ini Allah bongkar wa qayyadna lahum qurana iaitu Allah telah berikan kepada setiap orang di kalangan kita ini qarin Ustaz. Qarin iaitu syaitan yang menemankan kita. Fazayyanu iaitu qarin ini qarin-qarin ini dia menghiaskan kepada apa yang kita buat. Satu ialah mabaina aidihim, perkara ke depan. Dia kata bahawa filem banyak lagi tak tengok kan, kena tengok dekat Netflix ke, tengok dekat situ dekat sini banyak lagi. Kalau yang bermanfaat okey, tetapi perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu bagi qarin ini dia akan beri perhatian kepada, kalau katakan contohnya ada siri drama tak sempat lagi tengok ataupun ada konsert yang tidak dibenarkan tak pergi lagi, dia akan hias agar kita rasa tertinggal kalau kita tidak mengikuti perkara tersebut. Dan lebih daripada itu dia akan hias kepada apa? Wa ma khalfahum, apa yang dah di belakang Ustaz, apa yang telah dibuat. Jadi dia akan cakap bahawa saya rasa 13 hari ataupun 15 hari saya ataupun 20 hari saya Ramadan ini amalan saya banyaklah Ustaz. Jadi rasa macam istighfar tak payahlah kot untuk 10 hari yang terakhir. Dia rasa cukup dah. Dia rasa cukup. Itu juga adalah peranan qarin. Qarin ini sentiasa ada pada Ramadan ke tak Ramadan, dia tetap ada yang kita perlu ambil perhatian, jangan sampai tertipu. Perkara lepas jangan sampai kita rasa bahawa saya tak perlu istighfar kerana dosa saya sikit bulan Ramadan ini. Ramadan tak Ramadan kita masih lagi tidak buat yang terbaik, itu adalah yang menyebabkan kita perlu mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haqqa alaihimul qaul,
iaitu telah tetaplah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala fi umamin qad khalat, pada umat-umat yang sebelum ini. Apa yang berlaku daripada jin dan manusia, bila mereka itu berbuat keburukan mengikut pada qarin itu, maka mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum kanu khasirin, mereka itu adalah orang yang rugi kerana mengikut penasihat qarin. Dia bukan ikut penasihat Quran. Ada dua ya, ada qarin, ada Quran. Kalau Quran datang pun orang-orang yang kufur Ustaz, dia akan cuba buat sesuatu. Ayat 26 hingga ayat 29 kita baca agar kita faham bahawa macam mana mekanisme agar sesuatu yang baik itu tak masuk, yang buruk itu dialu-alukan agar jangan sampai kita terlibat dengan perkara ini. Ayat 26 hingga ayat 29. Silakan. Baik, jom kita baca lagi sebenarnya kita memperingati nuzul Quran. Kita baca ayat 26 hingga 29 dengan maqam ataupun kurdi, taranum kurdi, bayati kurdi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat yang ke-26 hingga 29 dibacakan sebentar tadi untuk menyambung kefahaman kita. Fussilat, dalam surah Fussilat ini menjelaskan ya secara lebih terperinci kepada bagaimana menghalang halangan-halangan untuk kita berbuat baik, dan sebagaimana kita dah lihat pada ayat 25 tadi Ustaz ya, wa qayyabna lahum qurana ya, qarin itu dia rapat sangat Ustaz. Bila rapat dia tahu macam mana nak goda kita agar kita cepat marah. Ya, bagaimana nak menjadikan kita mengikut kepada nafsu. Contohnya dia dah tahu dah ya, kalau buat cara ni ini tak jalan. Kalau yang ini dia akan terpengaruh, dia akan ambil harta haram kerana dia sudah membuat kaji selidik. Dia dah hidup bersama dengan kita sahaja yang tak berapa perasan. Itu adalah qarin ya, qarin sebagaimana dalam ayat yang ke-25. Maka pada ayat 26 ada satu ubat untuk melawan ataupun menguruskan qarin, itu namanya sudah tentunya Quran, sempena nuzul Quran kita hari ini Ustaz ya. Tetapi orang-orang kafir buat apa? Waqala allazina kafaru, orang kafir akan bercakap la tasma'u li hadzal Quran. Ini yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu, bila Nabi membacakan al-Quran maka mereka buat bising. Wal ghaw fi, itu istilahnya, iaitu mereka membuat perkara-perkara la'un, perkara yang sia-sia. Dia borak-boraknya Ustaz ya, dia buat, kalau dalam surah Luqman itu dia bawa penyanyi daripada Syria untuk buat konsert.
Dekat Mekah itu. Buat konsert untuk apa? Agar orang pergi konsert jangan dengar kepada Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan beberapa pendapat menyatakan bahawa selain daripada lagu yang tidak bermanfaat, percakapan bising, malah kadang-kadang dalam tradisi umat Islam pun kadang-kadang ada madrasah ataupun sekolah dia bab Quran ini dia mungkin baca, tapi dia kaji ke apa ke, dia kaji kitab kuning, dia tak kaji pun isi Quran. Ya, dan ini bukan sekadar di Malaysia ada sebahagiannya berlaku begitu, di seluruh dunia. Yang kita harapkan pada tuan-tuan untuk ustaz-ustaz bagi penggerak baca, tapi lebih daripada itu kena mengkaji isi al-Quran, bukan sekadar kitab kuning. Kitab kuning okeylah kan, tapi kadang-kadang kitab kuning tu pendapat-pendapat ulama, tapi dia tak melihat kepada satu demi satu apa yang disampaikan oleh Allah di dalam al-Quran. Maka dalam ayat 26 ini apa yang dibuat oleh orang kafir itu, jangan dengar kepada Quran ini, dia buat perkara-perkara yang la'un la'allakum ta'libun, ya, agar kamu dapat mengalahkan, ya, iaitu agar kamu dapat mengalahkan mereka. Tetapi itu bukan satu kaedah yang berjaya. Allah menemplak mereka pada ayat yang ke-27, falanudhiqannal ladzina kafaru azaban syadida, iaitu rasakanlah pada orang-orang yang kufur ini azab yang syadid, yang amat dahsyat, dan akan diberikan balasan yang amat buruk atas apa yang mereka buat. Jadi ini amaran dalam hidup kita, Ustaz, ya. Jangan sampai kalau ada program Quran, kita kata alah banyak sangat program Quran, kita buatlah program bercakap-cakap, ya, tak payah Quran. Ataupun Quran itu letak tepi-tepi, sipi-sipi je. Ya, tidak diangkat sebagaimana yang diangkat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah ubat syifa lima fi sudur pada hati kita, kerana qarin ini sentiasa meniupkan was-was kepada hati kita 24 jam untuk melakukan keburukan, sebagaimana yang kita dah tengok pada ayat 25. Ayat yang ke-28 kita nak lihat bersama, ya, Allah mengingatkan sekali lagi siapakah musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 28 kita baca untuk kita mengingatkan pada diri kita, jangan banyak engkar, jangan degil apabila Quran dibacakan. Silakan Ustaz. Baik, kita baca sekali lagi ayat yang ke-28. Takut juga kita tengok ayat ini bagaimana tentang ada sebut perkataan neraka. Kalau kita tengok sepintas lalu, kita orang Melayu mungkin kita tak belajar bahasa Arab, tapi sebut neraka annar tu kita dah boleh faham satu neraka. Lepas tu darul khuld, balasan-balasan ini suka-kurangnya biar menjadikan kita rasa gerun, rasa takut, melahirkan takut dalam diri kita. Seterusnya kita menjadi khusyuk, fokus. Bila kita solat, kita fokus. Tak adalah bila solat je Ustaz Fas terus fikir bila nak beri salam, baru tak kepik bila nak beri salam, bila nak moreh. Maka kualiti itulah, betul solat bagus, cuma kita kena sentiasa maju sedikit demi sedikit, ya, bila tadabbur tadi. Okey, ada satu lagi Ustaz, ya. Ada orang kata kita kena banyak berdoa kan. Bila masuk solat je berdoa agar imam tu pendek dan laju. Dahsyat kan. Kalau zaman dulu ialah agar sepanjang dan ini, ya. Jadi itu tahap keimanan yang kita doakan, tuan-tuan. Bila kita makin lagi mendalami dekat dengan Quran ini, Ramadan kita makin suka apabila al-Quran itu makin panjang dibacakan. Itu adalah antara kayu ukur penting, ya. Kalau minta imam tu harapnya qul huwallahu ahad satu nafas, ya, pada bulan pada sembahyang tarawih, ada sesuatu yang perlu diberi perhatian, sama ada Quran yang berfungsi bagus ataupun satu lagi Ustaz, qarin. Qarin tu yang kita harapkan, kita doa Allah jauhkan, ya. Baik, kita baca ayat 28 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, iaitu neraka. Mereka kekal di dalamnya, ya. Kita tahu neraka ini balasan kepada musuh-musuh Allah yang membuat bising, yang cuba melenyapkan Quran, ya, yang mengangkat kepada qarin.
Qarin ini maksudnya penasihat yang bukan berteraskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita tengok tadi, falsafah yang ada ya, yang merasakan bahawa falsafah itu lebih betul daripada al-Quran. Itu yang bahaya ya, yang kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang kita ada di kalangan orang Islam Ustaz ya, yang sendiri ambil falsafah dan terlibat dengan falsafah-falsafah yang tidak benar. Dia merasakan bahawa Allah biarkan saja bumi ini tanpa dijaga dan Allah penat. Semua istilah-istilah itu adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Maka bagi mereka itu di neraka, dan yang lebih mengerikan, lahum fiha darul khuld. Bagi mereka itu adalah daerah ataupun rumah abadi Ustaz. Rumah abadi yang kita bincang tadi. Kalau kita tahu nar itu satu saat mungkinlah boleh tahan, tetapi bila Allah beritahu darul khuld itu maksudnya ialah kekal selama-lamanya. Kerana apa? Kerana di atas muka bumi ini mengutamakan daripada qarin, bukan penasihatnya adalah Quran. Dan apabila sampai di akhirat nanti, bila dah dapat rumah neraka yang kekal ini, orang-orang yang kufur ya, yang tidak bersyukur dengan wahyu Allah ini, dia kecewa Ustaz. Ya. Kecewa sampai berdoa. Kali ini dah berdoa balik. Rabbana, pada ayat yang ke-29 ini, Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Ya Tuhan kami, berikan ataupun nampakkanlah, tunjukkan kami siapa yang sebenarnya di kalangan jin dan manusia yang telah menyesatkan kami. Dia nak nampak tak? Minta Allah nampakkan. Pasal dia rasa dulu macam okey je. Mengapa saya masuk neraka? Saya nak tahu siapa yang menyesatkan saya. Dan dia nak buat apa? Kalau boleh nak letak bawah kaki, nak pijak-pijak. Kan, naj'alahuma ya, naj'alhuma tahta aqdamina. Ya, saya nak letak dia bawah kaki, liyakuna minal asfalin, paling rendah. Ya, marah sangat okey orang-orang yang berada di neraka ini. Kerana apa? Kerana kecewa mengikut kepada kawannya. Ada dua jenis kawan, jin ataupun manusia, dan kawan ini dalam bahasa Arabnya adalah qarin, yang memberi nasihat, tapi rupanya nasihat itu tidak membawa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita sentiasa merasakan diri diperhatikan dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ayat yang ke-22 hingga ayat 23. Yang kedua, kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada pengaruh qarin. Pengaruh qarin, iaitu qarin ini boleh datang dalam bentuk manusia, kawan baik kita, tapi dia ajak kita buat benda yang tak bermoral ataupun tidak baik, ataupun daripada syaitan ya, dalaman kita, ataupun dari kalangan jin yang menyebabkan kita rasa tak nak buat kebaikan, lemah nak membaca al-Quran, tetapi kita bersemangat apabila bercakap tentang perkara-perkara keburukan. Dan yang ketiga, kita berusaha menyampaikan dakwah al-Quran agar tersebar ilmu al-Quran lebih meluas, walaupun ada bising-bising, ada gangguan, kita tetap jaga terus menyampaikan, kerana ini adalah cara untuk kita ini selamat daripada qarin, hasutan-hasutan rakan yang membawa kepada nar, iaitu darul khuld yang amat-amat menyiksakan. Kita berdoa pada Allah, Allah pelihara kita dengan al-Quran pada hari nuzul Quran dan hari seterusnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم احفظنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وشافينا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن يا حنان يا منان اللهم حفظ أبناءنا القرآن اللهم حفظ أبناءنا القرآن واجعلهم من أهل القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين
wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari di bulan Ramadan ini agar kita terus bersama dengan Al-Quran. Allah jauhkan kita daripada neraka seperti mana yang kita belajar dalam halaman 479 pada hari ini, dan itulah antara perjuangan kita, perjuangan Quran. Tuan-tuan dijemput untuk bersama dengan tabung gerakan Al-Quran kerana kita ingin menghasilkan, menyebarkan lagi program-program yang pelbagai untuk anak-anak sekolah, untuk madrasah, untuk pelbagai institusi, kerana kita yakin bahawa kita perlukan penasihat yang berasaskan Quran, bukan penasihat berasaskan qarin yang membawa kepada an-nar yang kita mohon dijauhkan. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang, halaman seterusnya, halaman 480 daripada surah Fussilat dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.